Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, serta salam kepada ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para hadirin dan hadirat berada dalam keadaan sejahtera, sentiasa dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, sentiasa diberikan semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menambah kebijaksanaan, semangat untuk melakukan amalan yang baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ini, duduk selama mungkin setengah jam untuk memperbetulkan apa yang silap, untuk meluruskan apa yang bengkok, dan supaya insya-Allah apabila akidah kita betul, apabila kefahaman kita betul, perbuatan kita juga akan jadi betul insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan kuliah akidah kita. Akidah di dalam hadis Jibril alaihissalam boleh dipanggil sebagai rukun yang ketiga. Yang pertama, iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Maka salah satu daripada rukun yang empat ini yang diambil daripada hadis Sayyidina Jibril yang telah merumuskan agama itu. Sayyidina Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW yang telah merumuskan agama Islam berapa bulan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Dan salah satu rukunnya adalah apa yang dipanggil sebagai al-iman, akidah. Kalau nak beri kiasan, boleh kita katakan iman itu bagaikan akar pokok. Kita, apa yang kita nak buat ni, kita nak dalamkan akar itu, biarkan dia mencengkam dalam ke bumi. Jangan biarkan pokok tersebut batangnya kuat, besar, buahnya keluar, tetapi akarnya itu pendek. Jangan sampai begitu. Kerana jika akar itu pendek, tidak mencengkam ke bumi, sedikit ribut taufan datang, habis pokok itu akan tumbang. Dan akhir zaman ini adalah zaman di mana banyak ribut taufan yang akan menghentam keimanan kita, yang akan menggoyangkan akidah kita. Maka harus kita pastikan akar itu mencengkam ke dalam bumi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi sesiapa yang ingat, 2 minggu lepas kita berbicara tentang sufasta'iyun, ataupun dalam bahasa moden hari ini dipanggil postmodernist. Ya. Saya kongsikan ceramah saya ini dekat Facebook. Salah seorang kenalan saya di Facebook, ya, Ustaz Izwan Ghafaruddin, dia mengingatkan saya tentang satu hujjah yang diberikan oleh Imam Dardir dalam kitabnya Al-Kharidatul Bahiyah untuk menyangkal golongan sufis ataupun sufasta'iyah, kumpulan yang ketiga yang dipanggil sebagai inadiyah. Dia kata, Imam Dardir kata, dan juga Imam Taftazani sebelum itu pernah memberikan hujah yang sama dalam kitabnya syarah bagi kitab Aqaid An-Nasafiyah. Dia kata senang saja, kalau puak ini menafikan adanya yang dipanggil sebagai hakikat, reality, sakitkan mereka dengan api, bakar mereka sedikit. Maksudnya ambil mancing sikit, kasih dia rasa panas api itu. Kalau dia nafikan adanya yang dipanggil hakikat, tanya dia, yang kamu tengah rasa ni apa? Kalau kamu nafikan hakikat 100%, yang kamu tengah rasa ni apa? Maka mereka hanya ada dua pilihan, menahan sakit, terbakar tangan dia, ataupun mengakui bahawa adanya yang dipanggil sebagai hakikat. Ini saya kongsi sikit je lah, ya. Kita dah cerita panjang 2 minggu lepas tentang menyangkal golongan sufis ini. Satu lagi perkara sebelum kita teruskan, saya nak ingatkan, bila kita bercerita tentang hak dengan batil ini, seolah-olah kelihatannya seperti yang kita ceritakan 2 minggu lepas, seolah-olah
Dalam Islam ni hanya ada hitam dengan putih saja. Ya. Betul ataupun salah, hak dan batil saja. Ini saya nak ingatkan, disclaimer. Itu tidak benar. Ya. Kalau kita kata dalam agama kita ini hanya ada hak dan batil, hitam dan putih sahaja, maka itu antara perkara-perkara yang mendorong sebahagian umat Islam untuk jadi ekstremis, teroris, dan tidak ada tolak ansur. Kerana pada dia kebenaran ataupun kebatilan saja. Tidak ada yang dipanggil sebagai ruang kelabu ataupun grey area. Siapa yang berpegang ini dipanggil absolutism, absolutis. Kebenaran hanya satu sahaja, selain daripada kebenaran semuanya kebatilan. Jadi kalau kamu tidak sependapat dengan saya, kamu salah. Ini bahaya. Siapa yang berpegang kepada pandangan seperti ini, apa berlaku? Semua orang dia akan gaduh. Siapa yang tak ikut fikiran dia, siapa yang tak ikut mazhab dia, siapa yang tak ikut pandangan dia, dia akan terus tuduh salah. Inilah pemikiran puak ekstremis. Ini ekstrem belah kanan. Ekstrem belah kiri pula, dia kata tidak ada yang dipanggil sebagai kebenaran mutlak, semuanya nisbi. Maksudnya apa? Kebenaran itu masing-masing punya hal. Bagi awak benar, benarlah. Bagi saya salah, salah. Kalau bagi saya benar, benarlah. Bagi awak salah, awak punya hal lah. Itu dipanggil kebenaran nisbi. Ini puak yang belah kiri pula. Yang satu kata kebenaran hanya satu, semua orang kena ikut saya. Kalau awak berbeza dengan saya, awak salah. Puak sebelah sini pula, dia kata kebenaran itu semuanya nisbi. Ini dua puak ekstrim ni. Ahli sunnah wal jamaah bukan ke sini maupun ke sini. Kita seimbang. Kerana dalam akidah kita, kita tahu ada yang dipanggil sebagai usul akidah dan ada dipanggil sebagai furu' akidah. Ada dipanggil sebagai akar akidah, yang mana kita tidak boleh berbeza pandangan terhadapnya. Contoh, Allah satu, Nabi Muhammad SAW itulah Rasulullah, adanya hari kiamat, qada dan qadar. Ini adalah dipanggil sebagai akar akidah kita. Tidak ada satu ulama pun yang berbeza pandangan tentang adanya hari kiamat ataupun tidak. Itu akar akidah. Itu tidak ada perbezaan pandangan. Itu sama ada betul ataupun salah. Tetapi ada ruang kelabu. Ada yang dipanggil sebagai furu' akidah. Furu' akidah ni dipanggil sebagai ranting-ranting akidah. Di situ ada perbezaan pandangan antara ulama. Seperti contoh, apa pandangan para ulama tentang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dalil dan tanpa hujah? Kan? Ada ulama kata iman seperti itu tidak sah. Ada ulama lain kata sah. Di situ ada perbezaan pandangan. Jadi jangan kita bergaduh tentang benda tu. Ini dipanggil sebagai ranting akidah. Dibiarkan perbezaan pandangan begitu. Ikutlah siapa yang kita rasa lebih tepat dengan kebenaran. Tapi bila masuk bab akar akidah, tak boleh berbeza pandangan. Masuk furu' akidah boleh. Sama juga dalam bab fiqh. Bila masuk hukum-hukum yang qat'i, seperti solat wajib, solat 1 hari 5 waktu, zakat wajib, berzina haram, mencuri haram, ini dianggap sebagai hukum-hukum qat'i yang tidak boleh ada perbezaan pandangan di dalamnya. Tetapi bila masuk bab ranting, seperti solat, tangan letak atas pusat ke bawah pusat ke, kan? Ini isu yang dikhilafkan, dipanggil zonniyat, perkara-perkara yang tidak jelas tuntas. Jadi jangan bergaduh. Nampak tak? Kita ada ruang untuk bersatu, ada juga ruang untuk mengikut jalan masing-masing. Ini kita panggil keseimbangan Islam. Kalau tidak ada benda ni, habis bergaduh semua. Bergaduh semua. Sebab masing-masing paksa masing-masing ikut jalan masing-masing. Semua orang kena ikut saya dan semua orang kena ikut awak. Ini yang kita kata memunculkan masalah pergaduhan. Baik. Kumpulan Sufasta'iyun ini, kalau kita lihat, akar akidahnya adalah dia percaya kepada konsep perubahan. Dia kata semua benda berubah-ubah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kata begini, dia kata dia kata nothing is permanent except change. Tidak ada satu pun yang kekal kecuali perubahan. Jadi dia kata semua benda akhirnya akan berubah. Bila dia kata semua benda berubah, tidak ada satu benda pun yang kekal, maka tidak ada satu pun kebenaran. Sebab hari ini mungkin kebenaran A, besok kebenaran tukar jadi B. Hari ini nilai-nilai moral manusia C, besok tukar jadi D. Jadi pada pandangan dia ni tidak ada satu benda pun yang sabit, yang kekal. Semuanya berubah. The concept of change dia panggil. Kalau kita tengok slogan-slogan ahli-ahli politik di barat pun dia suka guna change. Orang kita ni bila sebut perkataan change, orang suka. Tapi tak tanya, change tu tak semesti baik, betul? Bila kita sebut perubahan, tak semesti perubahan kepada kebaikan. Kerana perubahan boleh menuju ke arah
kehancuran. Tapi kita suka dengan perkataan change itu. Maksudnya kita sudah terpalit sedikit, ya. Change itself is not necessarily good, kita kata. Perubahan itu sendiri tidak semestinya baik. Kadang-kala kita perlu kekal dan tanpa perubahan, dalam keadaan tidak berubah. Kadang-kala kena berubah, kadang-kala tidak perlu berubah. Kalau sudah dalam keadaan terbaik, nak berubah buat apa? Betul? Jadi change itu tidak semestinya baik. Kumpulan Sufas Ta'iyah ni pula percaya bahawa semuanya berubah. Akidah juga akan berubah. Akidah Islam ini dia kata sesuai untuk zaman mungkin 1400 tahun dahulu. Tapi hari ini zaman moden, perubahan sudah berlaku. Sama juga, tahu tak hari ini jantina pun diorang kata tidak kekal dan tidak sabit. Tidak ada ketetapan. Jantina ni terpulang masing-masing. Awak lelaki sampai umur 18 tahun boleh pergi ke tempat registration IC, kata saya nak tukar jantina saya kepada perempuan sebab di dalam jiwa saya rasa saya ni bersifat keperempuanan. Dia ikut rasa hati. Dia tidak mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan. Dia kata semua benda berubah, you nak tukar boleh tukar. Nanti mungkin lagi 10-20 tahun boleh letak dekat IC, saya ni bukan manusia, saya adalah pokok. Sebab dalam saya rasa saya ni macam pokok, kan? Atau mungkin lagi 50 tahun saya rasa saya ni macam awan, saya ni macam buah kelapa, saya ni macam cacing kerawit, kan? Sebab saya rasa dalam saya ni saya bukan macam manusia lah, saya rasa saya ni binatang. Akan sampai satu masa begitu. Sebab tidak ada yang sabit, tidak ada yang kekal pada pandangan mereka, semuanya berubah-ubah. Kalau dulu LGBT haram, kan, liwat haram apa semua, dia kata okeylah, itu sesuai lah zaman tu. Tapi hari ini nilai-nilai moral manusia sudah berubah. Yang haram dulu kemungkinan hari ini tidak ada masalah, dia kata. Sebab orang buat dalam keadaan redha sama redha, ustaz, dia kata. Jadi apa masalahnya? Zaman Nabi Lut nak haramkan, kita fahamlah. Zaman hari ini nak haramkan macam mana? Tak kena, tak sesuai dengan perubahan zaman. Jadi pada pandangan kumpulan Sufas Ta'iyun ini, semua perkara harus berubah dan tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Ini akidah ni. Ini akidah ni. Siapa yang percaya benda ni juga, dia tak akan boleh percaya kepada kebenaran. Iyalah, hari ni kita nampak cawan ni putih. Kalau awak percaya semua benda akan berubah, semua hakikat perkara akan berubah, besok mungkin cawan ni akan jadi benda lain. Kalau awak rasa besok benda ni cawan ni akan jadi benda lain, kita dah tak boleh bercakap tentang cawan. Sebab hari ni cawan, besok dia jadi benda lain. Maka tidak ada yang boleh dipanggil sebagai kebenaran, sebab tidak ada yang sabit dan kekal. Saya harap faham maksudnya apa? Semua benda berubah, jadi tak ada kebenaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandangan Islam macam mana? Ustaz, tengok pokok berubah, langit berubah. Betul apa ustaz? Semua berubah, kan? Jadi macam mana kita nak respon kepada kumpulan Sufas Ta'iyun ini? Kita kata betul, pokok itu berubah. Satu pokok dengan satu pokok tidak ada yang sama, tetapi ada zat kepokokan itu yang kekal. Betul, Bila kita tengok pokok, kita tahu itu pokok. Walaupun pokok A tidak sama dengan pokok B, ada sesuatu yang kekal dalam perubahan itu. Diorang kata tiada ada yang kekal kecuali perubahan. Kita kata perubahan berlaku, tetapi perubahan itu sama. Perubahan yang berlaku itu sentiasa sama. Kepokokan itu sama walaupun ada perbezaannya. Tetapi bila kita lihat, pokok itu adalah pokok. Jadi kita kata memang betul ada perubahan, tapi perubahan yang berlaku itu tetap sama. Sama seperti pandangan Ibn Khaldun berkenaan dengan pergerakan sejarah manusia. Kalau pandangan falsafah barat tentang sejarah manusia, dia kata sejarah ini berlalu secara garis lurus, sentiasa naik ke atas. Maksud dia, manusia dulu dengan manusia sekarang berbeza. Dulu mundur, sekarang maju dan akan semakin maju. Dia linear proses, dia betul-betul garis lurus macam itu. Tapi dalam pandangan kita, bila kita buka Al-Quran, kita lihat bahawa sejarah itu bersifat cyclical, dia berputar. Walaupun tamadun yang berbeza-beza, tetapi jatuh bangunnya sama sahaja berpusing. Penyebab kenaikan sebuah tamadun dan penyebab kejatuhannya sama sahaja. Tidak kira apa jenis tamadun, tak kira apa bangsa. Jadi walaupun bangsanya berbeza, tetapi pergerakan sejarahnya itu berputar sama sahaja.
Jadi di situ kita lihat gabungan antara perubahan dan kekekalan. Itu dipanggil cyclical view of history, memandang sejarah dalam keadaan dia berputar. Tak kira zaman Nabi Lut ke, zaman Nabi Nuh ke, zaman kita hari ini, penyebab kehancuran kita akan sama dengan penyebab kehancuran zaman-zaman dulu. Dan penyebab kebangkitan kita kembali adalah penyebab kebangkitan yang sama yang berlaku kepada mereka. Jadi walaupun ada perubahan, tapi perubahan yang sama. Minta maaf saya berulang banyak kali benda ni, sebab mungkin banyak yang pertama kali dengar konsep ni, ya. Jadi saya ulang sedikit. Allahu a'lam. Baik. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara kumpulan sufis ini untuk membuatkan kita ragu dengan kebenaran adalah dengan mencari kesilapan dan cacat cela pada sumber-sumber pengetahuan kita. Sumber pengetahuan itu apa? Kalau kita buka kitab Aqaid An-Nasafiyah, Imam An-Nasafi, dan banyak kitab-kitab lain, kitab akidah, ulama kita kata ada 3 sumber pengetahuan. Manusia mengetahui daripada 3 sumber. Pertama sekali apa yang disebut sebagai al-his ataupun panca indera. Kita mengetahui melalui panca indera kita, melalui mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita dan lidah kita. Itu sumber ilmu yang pertama. Sumber ilmu yang kedua dipanggil sebagai akal. Kita mengetahui satu perkara menggunakan akal kadang-kala. Dan sumber ilmu yang ketiga dipanggil sebagai al-khabar as-sadiq, berita yang datang daripada sumber yang boleh dipercayai. Jadi ini 3 sumber ilmu. 3 sumber kita dapat pengetahuan melalui 3 sumber ini. Jadi kumpulan sufas ta'iyah ini, hari ini pun mereka masih ada, dipanggil postmodernis. Dia kata tidak ada hakikat kebenaran kerana manusia ini panca inderanya sampailah kepada akalnya dan sampailah kepada berita yang dia terima, semuanya ada cacat cela dan tidak boleh dipercayai, dia kata. Sebab panca indera manusia ni boleh salah. Betul ya? Kadang-kadang kita nampak benda yang kecil besar, kadang-kadang kita nampak benda yang kecil besar kecil. Kadang-kadang benda tak ada kita nampak macam ada. Kadang-kadang tak ada orang, kita nampak bayang-bayang tapi kita ingat orang. Jadi dia kata tengok, panca indera manusia ni bukan boleh percaya. Ini dia goncang dalam-dalam ni. Ni sebelum masuk bab kepercayaan pada Allah, dia dah persoalkan kita punya cara untuk mengenal Tuhan. Dia kata kamu jangan buang masa bercakap dengan kami tentang kenal Tuhan ke tak kenal Tuhan. Panca indera kamu saja banyak kesilapan. Macam mana nak kenal Tuhan? Macam mana nak baca tanda-tanda alam yang Allah kata nak kenal aku, baca alam. Tapi panca indera kamu yang kamu gunakan untuk baca alam ini pun ada kecacatan, dia kata. Bahaya serangan dia ini. Kan? Telinga pun sama, dia kata. Kadang kamu dengar benda yang tak ada. Bukan orang bercakap, tapi kamu dengar macam orang bercakap. Telinga ni pun bukan boleh percaya, dia kata. Hidung ni pun sama. Bila tengah sakit, benda yang manis rasa pahit. Kan? Jadi dia kata panca indera manusia ni bukan boleh percaya. Kalau panca indera manusia tak boleh percaya, akal lagilah tak boleh percaya, dia kata. Sebab akal ini berfikir menggunakan apa yang panca indera dapat. Jadi dia kata tak boleh percaya panca indera. Bila tak boleh percaya panca indera, akal pun tak boleh percaya. Bila akal pun tak boleh percaya, apatah lagi sumber yang datang daripada berita-berita yang disampaikan oleh orang lain. Sebab dia pun manusia juga, dia pun guna panca indera, guna akal. Jadi dia goyang habis ni. Dia kata tengok, macam mana kamu nak kata kamu ni agama kamu benar, dia kata. Tak ada kebenaran, dia kata. Kalau ada pun kita tak akan tahu, sebab panca indera kita memang salah selalu. Macam mana boleh kalau jumpa orang macam ni? Kan? Anak-anak muda kita rasa-rasanya boleh selamat ke kalau berjumpa dengan dia? Bukan kalau dah jumpa pun sebenarnya. Dalam filem-filem, dalam muzik-muzik yang mereka dengar, dalam budaya-budaya, culture-culture yang datang daripada barat, ada pengaruh-pengaruh akidah seperti ini. Adakah mereka mampu untuk menanganinya? Adakah kita sebagai ibu bapa dapat membantu mereka untuk menjawab persoalan-persoalan seperti ini? Saya akan cuba permudahkan sepermudah-mudahnya. Ya? Macam mana kita nak respon? Dia begini. Bila mereka kata bahawa panca indera manusia ni banyak silap, okay? Kadang-kala, bukan banyak, kadang-kala silap, maka secara tidak langsung mereka sudah mengakui bahawa panca indera manusia juga boleh betul dan boleh benar. Ya? Bila dia kata panca indera manusia ni kadang-kadang boleh silap,
maka secara tidak langsung dia sudah mensabitkan hakikat bahawa panca indera manusia juga selalunya betul. Kesilapan berlaku sekali-sekala, bukan selalu. Selalu ke kita nampak kelibat yang tidak ada kita ingat ada? Selalu ke telinga kita mendengar sesuatu yang tidak ada tapi macam ada? Tidak, kadang-kadang kita silap. Selalunya panca indera kita ini boleh dipercayai. Jadi jangan terpengaruh dengan mereka punya goncangan ni. Dia suka cari silap. Dia cari satu dua silap, dia kata semua tak boleh percaya. Sedangkan kita kadang-kadang tersilap lihat kerana mungkin kita tidak menggunakan akal kita dengan betul. Contoh, Imam Ghazali juga pernah tanya soalan seperti ini. Dia kata kalau tengok matahari dengan mata, nampak matahari kecil, mungkin sebesar 50 sen saja. Tetapi hakikatnya kita tahu matahari itu besar. Macam mana kita tahu matahari itu besar? Dengan menggunakan akal yang sihat. Dengan menggunakan akal yang waras, kita mengatakan bahawa matahari itu besar. Tapi mata kata matahari kecil. Akal kata matahari sebenarnya besar. Nampak? Apabila akal datang membantu, dia boleh membetulkan kesilapan panca indera kita. Akal boleh memperbetulkan kesilapan panca indera. Sumber ilmu yang ketiga, apa yang disebut sebagai khabar sadiq, sebut sebagai berita yang boleh dipercayai. Di sinilah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah datangnya wahyu. Kita percaya kepada hari akhirat, kita percaya kepada syurga, kita percaya kepada neraka. Kerana apa? Kerana kita diberitahu. Tak ada orang kat sini pernah nampak syurga. Tak ada orang kat sini pernah nampak neraka. Tak ada orang kat sini pernah nampak hari kiamat belum berlaku pun. Kita percaya kerana kita diberitahu oleh sumber yang boleh dipercayai. Itu dipanggil sebagai khabar sadiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga sumber ilmu ini yang kita harus jelas. Manusia mendapat ilmu daripada tiga. Kumpulan sofis ni, sufasta'iyun ini, dia cuba goyangkan ketiga-tiga benda ni. Tapi nak jawab sebenarnya tidak susah. Kita kata betul, panca indera memang boleh silap. Betul, akal memang boleh silap. Betul, berita yang sampai pada kita kadang-kadang mungkin boleh tersilap. Tetapi kesilapan itu berlaku kadang-kala. Sedangkan keadaan yang selalunya yang sampai kepada itu boleh kita pastikan, boleh kita verify. Mata memang kadang-kadang salah, tetapi most of the time it's working. Sama juga akal kita ini memang kadang-kadang buat silap, tetapi kalau kita menggunakan cara berfikir yang betul, menggunakan metodologi yang betul, pemikiran yang berstruktur, yang teratur, maka akan betul lah pemikiran kita. Sama juga berita yang sampai kepada kita, kalau kita dapat tapis dengan sistem penapisan yang betul, betul lah. Jadi jangan goyang cepat bila dia orang cuba nak tanam ragu. Dia nak nafikan kebenaran, sebab tu dia attack, dia serang ketiga-tiga sumber ilmu ini. Dalam Aqaid An-Nasafiyah dikatakan haqaiqul asya' thabitah. Hakikat duduk perkara itu sabit, kekal. Zat sesuatu perkara itu kekal. Hari ini kitab ni adalah Quran, dia akan kekal sampailah dia mungkin lusuh. Tapi dia tak akan tukar jadi kerusi besok. Dia tak akan tukar jadi helikopter besok. Dia akan tetap kekal. Itu dia panggil haqaiqul asya' thabitah. Manusia akan kekal manusia. Ya, buat baik kepada orang yang susah itu baik, selama-lamanya baik. Taat ibu bapa itu baik, akan selama-lamanya baik apabila mereka suruh kita buat kebaikan lah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala itu baik, selama-lamanya baik. Haqaiqul asya' thabitah. Wal ilmu biha mutahaqqiqun. Dia kekal dan manusia pula boleh tahu tentang hakikat. Wal ilmu biha mutahaqqiqun. Manusia ni mampu mengetahui hakikat. Khilafan lisufasta'iyah. Ini bercanggahan dengan kumpulan sufasta'iyah. Ini dikatakan oleh Imam An-Nasafi. Kemudian selepas tu baru dia jelaskan bagaimana manusia mencapai hakikat dengan tiga sumber ilmu tadi itu. Panca indera, akal dan khabar sadiq. Ada apa-apa soalan sebelum kita teruskan? Ada sumber ilmu lain tak selain tiga ni? Manusia tahu ada sumber ilmu lain tak? Pernah dengar orang sebut kasyaf ini ilmu laduni ustaz. Dia ni tak belajar mana-mana tapi dia tahu ustaz. Ilmu dia datang daripada Allah straight. Kalau dalam bahasa sufi dipanggil ilmu kasyaf. Memang ada orang seperti ini. Contoh seperti Khidir dalam suratul Kahfi. Min ladunna ilma.
Dia diberikan ilmunya terus daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui proses pembelajaran. Maka itu juga dipanggil sebagai sumber ilmu. Tapi tak semua orang ada ilmu tu. Banyak orang yang mengaku-ngaku, tu memang banyaklah. Banyak orang sangat mengaku aku dapat ilham daripada Allah lah, daripada wali tu lah, daripada malaikat tu lah, daripada itu dan sebagainya. Tapi cek-cek tak sembahyang, cek-cek tidak melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini semua palsu. Jadi ilmu laduni memang ada, kita tidak boleh nafikan. Ilham memang kita tidak boleh nafikan. Itu juga sumber ilmu. Ada juga sumber ilmu yang dipanggil sebagai apa yang dikatakan oleh Imam Taftazani dalam syarah dia kata tajribah. Tajribah ni experimentation. Kadang-kadang kita mengetahui sesuatu perkara melalui eksperimen, melalui apa kita sebut sebagai apa eksperimen bahasa Melayu, uji kaji uji kaji. Contoh, seorang ulama Islam yang terkenal bernama Al-Hasan Ibn Al-Haytham, yang ditabalkan sebagai saintis yang benar-benar saintis yang pertama dalam dunia. Bahkan barat hari ini pun sudah mula mengiktiraf Al-Hazin. Dia orang panggil dia Al-Hazin, nama sebenarnya Al-Hasan Ibn Al-Haytham. Dikatakan bahawa dia adalah saintis pertama dalam sejarah manusia. Kenapa? Dialah orang yang pertama yang benar-benar membuat uji kaji untuk membuktikan kebenaran hipotesisnya. Sebelum dia buat uji kaji, dia buat hipotesis dulu. Jadi Ibn Al-Haytham dia ada buat hipotesis, kemudian dia buktikan. Apa hipotesis dia? Di zaman dia, orang kata bahawa manusia melihat kerana ada cahaya keluar dari mata, macam torchlight, macam lampu kereta. Cahaya keluar dari mata, cahaya tersebut terkena objek, terpantul balik masuk mata. Itu cara manusia melihat. Dan cahaya pula bergerak dengan cara gelombang, bukan garis lurus. Itu fahaman orang zaman Al-Hasan Al-Haytham. Mereka ambil daripada zaman Greek, Yunani. Tapi Al-Hasan Al-Haytham kata ni salah ni. Menurut pengamatan aku salah. Tapi dia bukan setakat cakap salah, dia buat pembuktian. Jadi apa dia buat? Dia buat apa yang dipanggil sebagai Al-Baitul Muslim. Kalau dalam bahasa Latin dipanggil sebagai Camera Obscura. Kalau nak tahu asal perkataan kamera, datang dari perkataan Latin Camera Obscura, iaitu bilik gelap. Ada juga ulama yang mengatakan perkataan kamera itu datang dari perkataan bahasa Arab dipanggil qamrah. Qamrah tu juga boleh bermaksud bilik gelap. Qamrah, kamera, yang berasal daripada uji kaji Al-Hasan Ibn Al-Haytham. Apa dia buat? Dia buat satu bilik gelap, dia tutup semua ruang cahaya sampai tak ada masuk satu pun cahaya. Kemudian dia buat satu lubang kecil. Dia buat satu lubang kecil, dan di belakang dia akan letak satu skrin macam projektor ni, ataupun satu kain putih rentak. Dan kalau kita buat begitu, segala apa yang berlaku dekat luar akan terpancar di dalam. Cahaya matahari bila masuk ke dalam, bila dibuat lubang kecil tu, gambaran yang berada di luar akan terpancar di tembok kita, tapi dalam bentuk terbalik. Budak-budak sekolah sekarang kadang-kadang ada buat, dia panggil pinhole camera. Boleh buat guna kotak tisu, kotak-kotak kasut ke, boleh buat. Tutup semua ruang cahaya, kemudian buat satu lubang dengan pin. Nanti awak akan lihat, akan dipancarkan apa yang di luar ke dalam kotak tersebut, tapi bentuknya terbalik, gambarnya terbalik. Bagi siapa yang minat benda ni boleh kaji lagi. Dia panggil Camera Obscura. Bila Al-Hasan Al-Haytham buat begitu, memang betul gambar yang keluar terbalik. Jadi itu mensabitkan dia punya hipotesis, menunjukkan bahawa cahaya bergerak secara lurus, garis lurus, bukan secara gelombang. Kerana apabila cahaya mengenai satu objek, dia terpantul. Bila objek tu di atas, terpantul, cahayanya akan turun ke bawah. Bila objek di bawah, kena cahaya, dia memantulkan cahaya naik ke atas. Jadi gambar jadi terbalik. Begitu juga mata kita. Bila kita lihat sesuatu, sebenarnya gambaran itu terbalik di retina kita. Kemudian otak manusia akan terbalikkan dia balik. Subhanallah, tabarakallah. Jadi Al-Hasan Al-Haytham adalah orang pertama yang membuktikan bahawa manusia melihat bukan kerana ada cahaya keluar daripada mata. Tidak. Cahaya datang daripada matahari, terpantul pada objek, masuk ke dalam retina mata manusia, dan gambarannya dia terbalik, otak manusia terbalikkan balik. Allah jadikan begitu. Jadi itu cara dia membuktikan bahawa cahaya bergerak secara garis lurus. Dan manusia melihat melalui cahaya daripada luar, bukan cahaya daripada dalam. Kita dengar hari ni macam kelakar. Ada ke orang gila kata macam itu, Ustaz? Memang ada. Itu dianggap sebagai teori fakta pada waktu itu. Ada cahaya keluar dari mata manusia melihat benda. Ya. Jadi itu dipanggil sebagai tajribah, experimentation.
Itu juga sumber ilmu. Tapi kenapa Imam An-Nasafi kata ada 3 sahaja? Kerana tajribah itu boleh juga dimasukkan dalam sumber ilmu yang kedua, iaitu akal. Bila kita buat experimentation, kita menggunakan panca indera kita dan kita juga menggunakan akal kita. Kemudian kita mencerap rumusan daripada apa yang kita lihat. Ini dipanggil experimentation. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dulu bab-bab seperti ini adalah bab-bab biasa bila cerita dalam masjid. Tapi hari ini bab-bab dalam baqa' mukhalafatu lil hawadisi, mereka sabitkan benda ni dulu. Apa benda yang kita tengah cerita ni? Ini sebenarnya kita tengah bercerita berkenaan dengan alat untuk mengukur pengetahuan. Sebelum kita masuk dalam pengetahuan itu sendiri, awak bila nak mengukur sesuatu, awak kena cek 2 benda dulu. Awak kena cek pengukur diri awak sendiri, awak tengah waras atau tidak. Betul tak? Sebelum awak mengukur sesuatu, awak kena cek, saya ni tengah ngantuk ustaz, tak boleh ukur lagi. Kalau ukur mesti salah ni. Jangan ukur dulu. Sedarkan diri dulu, segarkan dulu. Pertama sekali kena periksa orang yang nak mengukur tu. Betul? Nombor 2, awak nak kena pastikan pengukur itu tepat. Sebab kalau pengukur itu salah, ukuran confirm salah. Kan? Sebab tu ulama kita bermula dengan ni dulu. Sebelum nak kenal Allah, awak kena kenal diri dulu. Sebab awak yang akan kenal Allah. Kalau awak salah, awak akan salah kenal Allah Subhanahu wa taala. Awak yang nak baca alam Allah ni, kalau awak salah baca, salahlah rumusan awak. Dan alat yang awak akan gunakan untuk kenal Allah adalah akal, adalah panca indera, adalah fakta yang kita akan dapat. Sebab itu dia orang cerita banyak tentang ini sebelum masuk dalam isi utama. Ini nak kena clear dulu. Kalau akal berfikir tak teratur, tonggang terbalik, itu yang tak akan faham bila alam Allah. Allah kata tanda-tanda aku berada di sekeliling kamu. Otak kalau tonggang terbalik tak akan faham benda. Sebab tu ulama tetapkan dulu disiplin berfikir. Macam mana nak berfikir dengan betul? Apakah yang dimaksudkan dengan akal manusia? Apa yang dimaksudkan dengan panca indera? Apakah alat-alat yang kita ada untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Pastikan dulu, jelaskan dulu, baru masuk macam mana nak buktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alat yang kita ada? Itu nanti kita akan cerita. Macam mana nak buktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan panca indera? Bukan kita kata kita boleh nampak Allah, boleh dengar Allah, tak boleh. Dan macam mana kita nak buktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal? Macam mana kita nak buktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan khabar sadiq, dengan berita yang sampai kepada kita? Ini 3 sumber ilmu yang sampai kepada manusia. Ada juga ilmu, sumber ilmu ini dipanggil sebagai hadas. Ini bukan ha dal tha, tetapi ha dal sin, dipanggil hadas. Hadas ni dalam bahasa Inggeris dipanggil intuition, atau dalam bahasa Melayu kita kata gerak hati. Kadang-kadang kita tahu sesuatu perkara bukan menerusi pembelajaran, tapi gerak hati. Pernah berlaku satu kes di Amerika Syarikat atau di Britain, saya lupa. Dia ni ketua pasukan bomba. Mereka sedang nak memadamkan kebakaran di sebuah bangunan. Tiba-tiba ketua ni dia ada rasa detikan hati dia suruh keluar daripada bangunan tu. Tapi dia tak tahu kenapa. Jadi dia umumkan kepada semua orang bawahan, dia kata keluar daripada bangunan ni sekarang juga, lari cepat. Dia orang pun tak tahu kenapa kena lari. Tapi dia ulang lagi sekali, akhirnya semua keluar. Bila mereka keluar, hanya dalam masa beberapa saat bangunan itu roboh. Bangunan itu roboh. Jadi orang pelik, macam mana dia tahu ni bangunan ni nak roboh dalam masa beberapa saat? Jadi mereka buat kajian. Mereka interview dia. Macam mana you tahu bangunan ni nak roboh? Hanya berapa second lepas tu kamu kata suruh keluar. Dia kata, aku pun tak tahu macam mana aku tahu. Cuma gerak hati aku, detikan hati. Itu dia panggil intuition. Itu dia panggil hadas. Itu juga sumber ilmu. Tetapi ulama mengatakan hadas itu sebenarnya adalah cabang daripada akal. Dan bila dikaji bomba tersebut, didapati bahawa gerak hati dia itu bersumber daripada pengalaman dia yang sudah berpuluh tahun sebagai bomba. Sebenarnya ada tanda-tanda. Tanda-tanda asap dah tukar warna, warna api dah tukar. Ada tanda-tanda tu. Cuma mata dia tak nampak, akal dia dah dapat dulu. Jadi detik hati dia terus kata keluar sekarang. Itu dia panggil hadas. Itu juga sumber ilmu manusia. Manusia ni makhluk luar biasa Allah jadikan. Tetapi ulama akidah kita dirumuskan jadi 3 saja, cantik. Dia permudahkan kita. Sumber ilmu manusia, panca indera, akal,
dan khabar sadiq. Nak tahu kebenaran, ketiga-tiga sumber ilmu ni kena jaga betul-betul. Kalau tak jaga panca indera, tak akan dapat ilmu. Kalau tak jaga akal, akan salah faham. Dan kalau berita yang sampai pada kita, kita tak periksa betul-betul, kemungkinan kita akan terima berita-berita palsu dan kita akan percaya berita palsu. Jadi kita kena jelaskan ini dulu. InsyaAllah dalam sesi akan datang, kita masuk ke dalam bab sifat 20 insyaAllah. Kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.